السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 16. Muka surat 214. Bab ma jaa fi syiddati fil amal. Kita dah baca sekerat dah. Bab ma jaa fi syiddati fil amal, iaitu bab yang datang pada menyatakan melampau pada beramal. Kita dah baca dah gazet dia pada bulan lepas sikit. Bagaimana Islam nak bagi ingat kepada kita, jangan kita ni melampau dalam melakukan benda baik sekalipun. Melampau tak mau. Apa pun melampau tak mau. Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang awsatuha, yang pertengahan. Jangan lebih-lebih. Pasal apa? Selalunya kalau lebih-lebih, sat aja kita jemuk. Lebih-lebih, sat aja kita jemuk. Jangan lebih-lebih. Dalam hadis lain Nabi SAW kata, kamu buat banyak mana pun Allah tidak jemu untuk bagi pahala, tetapi takut kamu jemu untuk nak buat dia. Nabi kata, innallaha la yamallu, Allah tidak jemu. Tetapi yang takutnya Nabi kata, kamu tamallu, kamu yang pergi jadi jemu. Tuhan tak ada masalah kalau kita semayang tungging terbalik 50 tahun kita buat macam tu, 50 tahun Tuhan akan bagi pahala dekat kita. Takut kok kita aja. Kita cadang nak buat 50 tahun, baru 5 minggu kita dah stop dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jemu. Pasal kita sudah jemu. Takut yang ni. Jadi Islam mai dekat kita, dia bagi tahu dekat kita, jangan kita ni keterlampauan dalam melakukan satu-satu benda. Jangan melampau. Takut kok sekali lagi kita jemu, kita tinggal terus agama kita. Muka surat 215. Tonton tengok hadis tu. Kita sambung, dia kata hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa baina Abi Darda. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Kata dia telah dipersaudarakan, yakni telah diakadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersaudara semacam orang yang bersaudara seibu sebapa di antara dua sahabatnya, iaitu di antara Salman Al-Farisi dan antara Abi Darda radhiyallahu anhuma. Ni dua ni sahabat Nabi yang cukup terkenal, dan mereka ni ada meriwayatkan hadis Nabi. Satu, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ada hadis tuan-tuan, Nabi SAW satu hari tepuk bau Salman. Nabi tepuk bau Salman, Nabi kata hadza wa qaumuh. Bila orang tanya ni betul ke Allah Subhanahu wa taala akan naikkan Islam dengan orang yang tertentu? Nabi kata ya, betul. Sahabat tanya siapa? Salman kebetulan ada sebelah Nabi. Nabi tepuk bau Salman. Nabi kata hadza wa qaumuh. Dia ni dan kaum dia. Salman bukan orang Arab. Salman Al-Farisi, dia orang Parsi, dia orang Iran. Itu sebab hari tu bila Iran naik sebagai sebuah negara Republik Islam apa semua, mereka duk pegang kepada benda ni. Mereka kata cerita Islam nak naik balik melalui mereka ni ada disebut oleh Nabi. Mereka kata wallahu a'lam. Tapi Salman Al-Farisi ini orangnya. Nabi SAW biasa tunjuk keistimewaan dia. Salman Al-Farisi orang yang terkenal. Demikian juga seorang lagi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, pun juga sahabat yang terkenal, banyak riwayat hadis. Nabi SAW panggil Salman, panggil Abu Darda. Nabi jadikan mereka ni saudara.
Bukan saudara kawan aja tak. Saudara macam saudara seibu sebapa. Saudara yang sampai ke peringkat kalau mati boleh ambil pesaka. Nabi buat mereka bagi jadi macam tu. Maka jadilah dua orang itu bersaudara. Semacam orang bersaudara seibu sebapa pada zaman awal Islam. Sampai boleh ambil pesaka apabila mati salah seorangnya. Nabi buat mereka, Nabi akadkan mereka ni bagi jadi macam adik-beradik, satu mak satu pak. Begitu. Kemudian daripada tak berapa tahun, maka berubah hukum Islam itu. Iaitu membatalkan hukum bersaudara-saudara itu sampai boleh ambil-ambil pesaka itu. Kemudian hukum tu dibatalkan. Dimansuhkan. Hari ini tak boleh. Hari ini kalau kita ada satu kawan cukup kamcing dengan kita, cukup close, cukup baik dengan kita, kita tak boleh kata kau ambil hang jadi macam anak aku, kau ambil hang jadi macam adik aku. Tak boleh. Kalau ambil pun jadi adik angkat macam tu je. Dia tak boleh nak jadi macam adik dengan abang kandung. Tak boleh. Sebab hukum ini sudah dimansuhkan. Maka jadilah sebab bagi dapat pesaka si mati itu 3 sebab. Yang pertama nikah, yang kedua nasab, yang ketiga wala. Maka yang tiada salah satu daripada 3 itu tidak dapat pesaka. Pesaka cuma dapat dengan jalan tadilah bila menikah. Perempuan tu orang lain. Perempuan orang lain, orang Singapura, orang Hong Kong, orang Taiwan, orang mana perempuan ni. Kita ni orang Jelutong. Kita pergi menikah dengan orang Hong Kong misalnya. Walaupun dia orang Hong Kong, kita orang Jelutong, bila menikah saja kita mati, duit kita dia boleh dapat. Nikah boleh menyebabkan dia dapat pesaka. Itu jalan dia. Maka kemudian daripada telah dinasahkan bersaudara-saudara seperti yang tersebut itu, maka berakuan saudara pada mengerjakan taat dan bertolong-tolong atas agama dan berbantu-bantuan atas mengadakan kebaktian dan mendirikan yang hak itu ada dan harus dia pada syarak tapi tiada wajib. Lepas daripada dimansuhkan hukum tu, kita hanya boleh jadi kawan saja. Baik macam mana pun jadi kawan saja. Keluarga angkat, adik angkat, abang angkat, kawan saja. Takat tu saja. Tak boleh pergi sampai ke peringkat nak mewarisi harta dan sebagainya, tak boleh lagi. Dan kemudian daripada sudah Nabi SAW mempersedarakan antara dua sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu, kata Abu Juhaifah lagi. Kata dia, fazara Salman Abu Darda. Fara'a Ummad Darda mutabazzilatan. Faqala, ma sya'nuki mutabazzilah? Qalat, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Maka pergilah ziarah Salman akan saudara setianya yang bernama Abu Darda itu ke rumahnya. Maka Salman pun satu hari pergi ziarah Abu Darda. Dah Nabi bagi mereka jadi macam adik abang, dia pergi ziarah rumah adik-beradik dia. Apabila tiba dia ke rumah Abu Darda, maka sudahlah ia nampak isteri Abu Darda yang dipanggil dengan nama Ummu Darda itu dilihat memakai pakaian buruk semacam khadam. Maka Salman pergi rumah Abu Darda. Sampai-sampai di rumah tengok bini Abu Darda ni pakai baju ni macam orang gaji. Pakai baju macam khadam, macam duk kerja lap lantai aja. Tak macam bini orang. Begitu. Padahal perempuan-perempuan yang bersuami itu tidak beradat memakai semacam khadam. Dia kata padahal dalam masyarakat Arab masa tu, orang perempuan kalau dah kahwin, dia mesti ada sikit pasang badan sikit. Dia mesti mami jarum sikit. Dia mesti ada sikit. Nampak macam dia ni sudah ada suami, pakaian dia pun sudah lain macam, gelang pun sudah ada 4-5 urat korang-korang. Dia sudah nampak macam tu. Tapi Ummu Darda tak jadi macam tu. Dah menikah tapi duk nampak dia ni kemasan, nampak dia kusut, nampak dia kusam, apa daripada sebutlah ni. Nampak dia ni tak molek. Macam tu. Bahkan memakai ia dengan pakaian apa ada yang elok-eloknya. Kerana memakai elok itu menyukakan hati suami apabila dilihat yang demikian itu. Sepatutnya isteri dia kena pakai mau pasang badan sikit untuk suami. Sepatutnya isteri dia mau ada steady sikit untuk suami. Suami balik tengok, merelah nampak. Dia mau macam tu sepatutnya. Tiba-tiba dilihat oleh Salman, isteri Abu Darda demikian itu. Dia tengok-tengok isteri Abu Darda ni apa ni? Nampak lekeh sangat. Pakaian macam orang kecewa begitu. Nampak. Maka ia pun lalu menegurnya. Kata Salman, kenapa engkau wahai Ummad Darda memakai seperti khadam? Dia kata apa kena dengan hang ni duk pakai macam ni? Bagilah nampak okey sikit. Tidakkah boleh kamu pakai cuci
dan bersih dan yang bagus. Tak bolehkah pakai bagi bersih, bagi nampak okey sikit? Tak bolehkah? Tidakkah ada kepadamu pakaian yang bagus-bagus, yang lain daripada pakaian buruk dan pakaian yang kusut-kusut ni? Hang tak ada baju baru kan? Dia kata pakai baju kala pun turun habis semua dah, nampak satu macam. Pakailah bagi elok sikit. Salman pergi tegur isteri Abu Darda begitu. Dia macam pergi tegur Kak Ipang dia lah, pasal mereka ni dah disudarakan oleh Nabi. Dia kira macam tegur Kak Ipang lah, tak ada apa-apa lah, pergi cakap elok-elok macam tu. Bila didengar oleh Ummu Darda akan kata Salman demikian itu, lalu dijawabnya. Kata Ummu Darda, apalah gunanya aku pakai bersegak-segak? Perempuan ni sudah jawab macam tu. Dia kata, apalah satu faedah aku nak pakai elok-elok? Bukankah gunanya bersegak-segak itu supaya suami mau hampir dan mau bersuka-suka dengan isteri? Dia kata orang perempuan ni pakai cantik untuk apa? Dia kata orang perempuan pakai cantik bukan untuk pergi tunjuk dekat lelaki orang lain. Orang perempuan pakai cantik bukan nak pergi tayang di tempat kerja. Orang perempuan dalam Islam pakai cantik untuk suami sendiri. Dia kata, dan bercakap dan bercumbu-cumbuan antara dua lelaki isteri, dan tidur sama-sama dua lelaki isteri. Sedangkan sesungguhnya saudara kamu Abu Darda laki aku ni tidak ada baginya hajat pada dunia dan nikmat kesedapan. Bini dia kata no point aku pakai elok-elok. Laki aku Abu Darda ni, kawan hang ni, Abu Darda ni lah ni tinggal seredak dia tak peduli kat aku lah ni. Dia kata kalau aku pakai elok pun tak ada guna. Dia tengok aku pun macam tak lalu nak makan. Dia tengok aku pun, aku pakai elok-elok buat apa? Dia tak ada apa dah dengan aku. Dia tak mau dah. Dunia-dunia ni semua dia tak mau dah. Dia duk kira dia dengan agama dia, dengan akhirat dia, dengan semayang dia, dengan baca Quran dia, dengan cerita-cerita macam tu. Aku ni dia tak mau dah. Dia kira aku ni dunia ya. Ni apa yang jadi dekat laki aku, kawan hang, saudara hang ni. Dia kata. Dia pun nak buang geram lah. Nak cerita dia kata dulu ni. Maka suka berbuat amal ibadah, berdamping diri kepada Tuhan, dan menuntut bekal akhirat semata-mata. Ni Abu Darda laki aku ni, Abu Darda yang dah jadi saudara hang ni, yang Nabi bagi jadi hang dengan dia saudara ni, Abu Darda ni lah ni dia tak peduli apa dah. Dia duk kira dia dengan Tuhan aja. Ibadat tip-top dia kata. Dia ni hala kebuat pahala, dia memang dapat kat dia. Aku pun dia tak tengok dah lah ni, dia kata. Maka apakala suami tidak berhajat kepada isteri dan tidak berhajat kepada dunia, maka apalah guna aku bersegak-segak seperti semacam isteri orang-orang lain. Baiklah aku pakai seperti mana yang engkau lihatlah ni. Dia kata aku pakai elok pun tak ada guna, aku pakai lagu ni pun cukup lah, dia kata. Laki aku tak peduli kat aku, dia kata. Dia jadi macam tu. Baik, sambung hadis tu. Tengah Salman duk sembang dengan isteri Abu Darda ni, tengah duk sembang, Abu Darda balik. Maka tak kala balik Abu Darda, dari luar sudahlah didapatnya saudaranya ada di rumah. Dia sampai-sampai tengok, dia kata Salman, saudara dia, yang Nabi saudarakan dengan dia ni, duk ada di rumah. Dia nampak. Maka ia pun, yakni Abu Darda pun menghampirkan makanan kepada saudaranya Salman itu supaya makan dia. Dia balik-balik, dia olik makanan. Dia terus hidang makanan bagi dekat Salman ni. Dia kata, Allah man, lama tak main. Macam tu, makan. Dia kata, makan. Dia suruh Salman makan. Dan Abu Darda pada masa itu sedang puasa sunat. Tapi dia puasa. Yang kata Tok Syekh ni. Tuan-tuan, benda ni masalah. Saya pergi Kuala Lumpur. Hari Sabtu Ahad pergi Kuala Lumpur. Keluar lepas jemaah. Hari jemaah, keluar nak pergi Kuala Lumpur. Singgah sembahyang maghrib dekat tol Bukit Beruntung. Keluar dan tu orang-orang sikit sembahyang maghrib. Satu orang duk jadi imam. Saya sampai lebih kurang pukul 7.45. Satu orang duk jadi imam, pakai jubah apa semua, serban apa, ekong ada dua belakang. Ada dua orang makmum duk ikut dah. Kita pun macam parking kereta apa semua. Masa duk ambil ayat semayang, duk dengar dia baca Yasin, tuan-tuan. Imam ni duk baca Yasin. Lepas baca Fatihah, surah hak dia baca tu Yasin. Saya duk dengar, kasar juga dia ni main Yasin ni. Kan? Dia dengar. Bukan dia nak ambil 5 ayat. Bukan dia nak ambil 10 ayat. Dia nak rangkau pergi sampai separuh daripada Yasin untuk satu rakaat.
Saya dengar macam tu, saya kata punggah, aku nak pergi jauh lagi. Kita nak pergi semayang lain, tak boleh. Pasal satu jemaah dah duduk jalan, kita tak boleh form satu jemaah lain. Kita kena bagi habis jemaah tu dulu. Nak tunggu dia habis dengan tak semayang ni tak betul. Nak pergi masuk semayang dengan dia, kita berimamkan satu jahil. Nampak? Ni Abu Darda punya geng lah ni. Abu Darda ni bukan kata orang jahat, orang tak bagus. Dia sahabat Nabi, dia orang bagus. Cuma dia tersilap kau ni. Ini kesilapan dia. Sekali kita nanti tengok macam mana Nabi buat pembetulan kepada kesilapan dia. Tapi ni jumpa Syekh ni memang Syekh Yasin ni. Saya pun duk ingat macam mana ni. Kita sampai 7.45. Kan? Dia dah duduk rakaat kedua dah lah. Dia dah habis setengah dah Yasin. Tak apalah. Saya kata kat anak-anak saya, kita kena ikut dia lah. Kita kebiar. Allahu Akbar semayang. Makmum dia ada 2 orang sebelum ni, kita masuk dah jadi ramai. 2 orang makmum ada sebelum kita masuk tu, hak salah seorang tengok-tengok sudah rokok. Allahu Akbar, dia rokok, dia mufarakah daripada imam dah. Dia dah mufarakah daripada imam. Yalah, tak apalah. Dia pun pendegas apa semua, sampai dia bagi salam, dia keluar dulu. Kita tunggulah sampai habis. Sudah dia habis semayang ni, makmum hak seorang, hak mufarakah ni, sambil keluar duk pakai kasut, duk bunyi di luar tu. Satu biol punya imam duk ada, dia kata, dia duk bunyi macam tu. Suara ni memang bunyi suara kau belah jelutong punya geng juga. Dia pergi bunyi sambil duk pakai kasut. Dia kata, satu biol punya imam, dia kata, orang nak pergi jauh, hang duk pergi bubur Yasin, dia duk kukang di belakang. Allahu Akbar. Kita semayang pun sudah kacau dah. Tuan-tuan, kita nak salah dia tak boleh. Dia ada hal. Kita duk baca hadis di masjid ni berapa kali dah kita baca hadis. Bila jadi imam, ringankan sembahyang. Pasal apa? Pasal makmum ni macam-macam cerita. Ada yang hari, dia ada benda nak pergi buat lagi. Lepas ni dia nak pergi manakan lagi. Dia drop by, nak sembahyang aja dia sudah pergi kena getah dengan kita. Ada makmum sakit, tak boleh berdiri lama. Bila berdiri lama, dia nak rebah. Macam-macam duk ada belakang ni. Ada ibu, mak, anak kecil duk ada. Tak sat semayang nak ambil fadilat semayang berjamaah. Semayang anak kecil duk teriak wah yang tu imam duk bubur Yasin. Ini semua Islam suruh kita consider. Islam suruh kita consider. Tapi ada orang dia tak tengok benda ni. Dia duk tengok mau bagi. Dia ingat benda ni dia steady. Dia tak tahu hak dia buat ni silap dari segi agama. Kita ikut juga dia semayang. Yang sampai habis dia bagi salam apa semua, dia duk hantar wirid pula. Dia tak bangkit daripada sejadah imam tu, dia punya duk wirid. Tuan-tuan, surau Lebuh Raya ni tempat musafir semayang. Surau tu kecil, surau Tol Bukit Beruntung ni kecil. Bila dia dah occupy tempat imam tu, tinggal satu soh saja belakang untuk orang semayang. Kereta duk main berhenti lagi, orang nak semayang tak boleh pasal dia duk wirid tengah tu. Kita nak kata apa tuan-tuan? Kita nak kata apa? Dan nak tegur dia, jadi pasal. Kan? Dia kata apa, hang sakit hati tak? Aku hafal Yasin, hang tak hafal, hang marah aku. Kacau pula. Kita pun bila tengok orang macam ni, kita pun duk ingat macam-macam juga. Jangan tak lagi jadi masalah leceh. Cuma kita duk ingat apalah jadi macam ni. Pergi mengaji lah. Pergi mengaji benda ni, kita nanti dapat penjelasan dalam agama, macam mana nak selesai benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hak Syekh tadi satu bab lah, keluar pakai kasut, apa punya biol punya imam lah apalah, dia pun mana dia pergi lepas tu kita tak tahu lah. Benda ni jadi satu fitnah kerana dia ni lah. Benda ni lah yang kita duk baca lah ni, benda ni. Jangan kita ni sampai pergi satu peringkat, sampai pergi jadi tak cerdik. Abu Darda ni dia semangat lah, dia nak buat seberapa banyak yang boleh. Dia duk dengar kita kurang amalan, kita kena memperbanyakkan amalan. Dalam nak memperbanyakkan amalan tu, dia over sikit. Dia ada over sikit. Bila dia over, efek dia, kesan dia pada isteri dia. Isteri sudah jadi satu orang yang rasa macam dia tak ada guna dah jadi isteri kawan ni. Dia tak peduli kat aku langsung. Isteri Abu Darda dah kata aku ni tak ada guna lah, aku pakai elok ke apa kan, dia tak ada masa untuk aku. Isteri dah sampai ke peringkat rasa macam tu. Ini yang duk jadi. Baik. Bila Abu Darda balik main nampak Salman, dia pun seronok Salman main rumah dia, makanan dia bawa balik, dia terus hidang. Dia kata dekat Salman, dia kata makan. Aku puasa. Dia kata hang makan. Dia kata.
Bila sudah diangkatnya makanan itu kepada saudaranya Salman itu, maka ia pun suruh Salman makan. Kata dia, makanlah engkau wahai Salman. Maka Salman pun hampir ia kepada makanan itu, serta dia ajaknya Abu Darda makan sekali. Salman ni, bila dah Abu Darda hidang makan, suruh dia makan, dia kata dekat Abu Darda, dia kata, mai makan sekali. Maka sahut Abu Darda, makanlah kamu. Sesungguhnya aku ada puasa sunat pada hari ini. Dia kata, tak apa hang makan. Tak apa, makan. Aku seronok hang main. Hang makanlah. Aku hari ni puasa. Dia kata, tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang, dia buat keluar main apa, hidang makan apa semua, suruh kita makan. Dia lagu duduk saja. Dia kata, awak tak makan sekali. Dia kata, saya puasa. Boleh telan lah tuan-tuan. Kita boleh telan tak? Kita pergi rumah dia, dia hidang makanan lauk satu meja, dengan ikan bakar dengan apa semua, bobo nak jamu kita, dia punya besar hati kat kita. Dia kata makan tak apa. Kita kata mailah duk makan sekali. Dia kata saya puasa. Tuan-tuan boleh makan? Tentulah tak boleh telan. Dia kata pula apalah. Biol punya tuan rumah pula kita kata. Hang dah tahu dah aku nak main hari ni. Hang dah masak apa semua. Puasa sunat. Hang ra'i aku tetamu ni wajib. Hang puasa sunat. Janganlah puasa hari ni. Hari ni sehari tak puasa takkan nak jadi satu masalah. Kan? Jadi kepada Abu Darda ni, dia suruh Salman makan. Salman ajak dia, dia kata tak, aku puasa sunat. Dia kata. Bila didengar oleh Salman akan kata Abu Darda yang demikian itu, maka sudahlah ia tak mau makan seorang diri saja. Nampak? Takkan dia nak makan? Tuan rumah pun puasa. Dia pun tak mau makan. Lalu kata Salman, wahai Abu Darda, aku tak mau makan, melainkan kamu makan sama. Dia pun kata dekat Abu Darda, dia kata lah macam ni, aku tak makanlah. Kalau hang puasa, aku tak makan. Kalau hang nak suruh aku makan juga, makanan di rumah hang kena makan dengan aku. Kerana aku datang ke rumah kamu, tiba-tiba kamu suruh aku makan seorang diri saja. Yang sepatutnya kamu ajak aku makan sama-sama, akan makan makanan kamu ini. Dia kata, mana boleh aku main rumah hang puasa, hang nak suruh aku makan seorang. Ini satu benda yang tak mungkin aku boleh buat. Aku tak mau makan kalau hang tak makan. Dia kata. Maka jikalau tidak kamu makan, tidak pula aku mau makan. Cerita dia macam tu. Nak suruh aku makan, hang buka puasa makan dengan aku. Kalau tidak, kita dua-dua tu sama makan. Maka kata Abu Juhaifah, bila didengar oleh Abu Darda kata saudaranya Salman yang demikian itu, maka Abu Darda pun batalkan puasa sunat dia. Lalu dia makan sama-sama Salman. Dia pun okeylah. Pasal apa? Dia duk ingat hang ni dengan aku jadi saudara, pasal Nabi yang bagi kita jadi saudara. Kalau hang kata macam tu, aku ikut. Tani nampak cantik sikit. Walaupun dia nampak tadi satu macam ya, nampak dah okey. Dia boleh picak lagi. Okey, dia kata, dia pun buka puasa, dia makan. Dari sini, dapat ulama satu hukum, iaitu harus batalkan puasa sunat. Ini satu hukum dapat. Puasa sunat boleh batal. Atas sebab-sebab yang macam ni. Orang main rumah, tetamu main dan sebagainya, kita buka puasa. Bahkan sunat pula orang yang puasa itu membatalkan puasa dia, manakala mau menghormatkan tetamu. Sunat pula batal puasa tu. Sunat dia buka puasa. Kerana menghormatkan tetamu itu disuruh sangat-sangat oleh syarak. Itu dia. Maka pada hadis yang tersebut itu, Abu Darda menghormatkan tetamu, lagi menghormatkan saudaranya yang setia itu. Dengan kerana itu dibatalkan puasanya, lalu makan dia bersama-sama saudaranya. Dia kata. Kemudian daripada itu, maka Salman tinggal dan bermalam di rumah saudaranya itu. Salman lepas dah makan apa semua, duduk sembang-sembang di rumah Abu Darda ni. Malam tu dia tidur di rumah Abu Darda. Kata Abu Juhaifah, falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda liyaqum, faqala lahu Salman nam, fanama, thumma dhahaba yaqum, faqala lahu nam, fanama. Abu Darda, maka tak kala adalah pada waktu malam, tidur Salman di rumah Abu Darda itu. Di dalam keduanya sedang tidur,
Pergilah Abu Darda supaya bangun mau berbuat ibadah. Itu dia. Duk tidur malam tu, Salman pergi rumah Abu Darda, tidur di rumah Abu Darda. Tengah duk tidur, Abu Darda bangkit dah. Dia dah bangkit dah. Bila dilihat Salman akan dia sudah pergi bangun, lalu berkata Salman baginya, mari tidur. Dia kata, maka tidurlah kamu. Apa mau buat bangun? Tidur. Ambil hak badan kamu puas-puas. Bila didengar oleh Abu Darda kata saudaranya itu, maka tidurlah dia. Itu dia. Tetamu mai, dia tidur satu bilik dengan tetamu dia. Pukul berapa ke? Pukul 2, pukul 3 bangkitlah. Abu Darda ni bangkit dah, bangkit nak sembahyang sunat. Salman tetamu. Salman sedar. Bila Abu Darda bangkit nak sembahyang, dia sedar. Dia tengok kau ni bangkit nak pergi sembahyang, dia kata 6, tidur. Abu Darda pun, aku nak bangkit ibadat pula, dia suruh tidur pula. Apa dia ni? Duk ingat macam tu. Dia kata tidur. Pasal apa? Ini masa kita mesti memenuhi hak badan kita. Badan kita memerlukan masa rehat. Kalau pukul 2 dah nak bangkit sembahyang sunat ni, tak maulah. Sat lagi ujung-ujung dekat nak subuh lagi, bangkit bagi awal sikit sembahyang sunat, tak apa. Pukul 2 dah nak start bangkit sembahyang sunat, nak baca Quran, nak apa, nak tidur berapa jam. Badan hang perlu hak untuk rehat. Setelah seharian kita guna badan kita, tenaga kita buat kerja cari rezeki, nak bela anak bini, malam masa rehat. Bagi masa yang cukup untuk badan kita rehat. Awal lagi baru tidur, sat aja hang dah bangkit nak buat ibadat, Salman kata dekat dia, 6 tidur. Dia pun bila dah Salman kata macam tu, maka tidurlah dia. Dia pun tidur. Kemudian daripada tak berapa lama, sudahlah bangun pula Abu Darda mau membasuh muka dan ambil ayat semayang dan berjaga nak buat ibadat tengah malam. Bila dilihat oleh Salman demikian, lalu disuruhnya tidur lagi. Kata Salman, tidur kamu wahai Abu Darda. Tidur untuk ambil hak badan kamu puas-puas. Apabila didengar oleh Abu Darda kata Salman itu, maka ia pun kembali tidur sampai pagi. 2 kali dia nak bangkit, Salman jaga. Salman kata dekat dia, tidur. Aku kata tidur. Dia ni pun apa? Tak apalah, tetamu punya pasal, tidur balik. Begitu. Kata Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, falamma kana 'inda subh qala lahu Salman, qumil an, faqama fasallaya. Maka tak kala adalah malam itu datang waktu subuh. Dah nak pagi dah nak subuh dah. Berkata Salman bagi saudaranya. Salman pula bangkit, dia ni lagu tak bangkit pula dah. Tadi dia nak bangkit 2 kali, kawan ni suruh tidur. Dah dekat nak subuh, dia lagu tak bangkit, kawan ni pula dah bangkit. Salman bangkit, gerak dia, okey. Dia kata, lah ni bangkit. Dia kata, bangkitlah kamu wahai saudaraku Abu Darda. Bangunlah engkau sekarang. Kita sama-sama sempurnakan barang yang difardukan Allah ke atas kita. Maka bangunlah keduanya, basuh muka, ambil ayat semayang, lalu semayang keduanya akan semayang fardu dan semayang sunat. Belum masuk lagi waktu subuh, bangkit dan buat semayang tahajud apa lebih kurang. Lepas itu masuk waktu semayang subuh, qabliyah subuh, lepas itu baru semayang subuh. Begitu. Apakala sudah keduanya semayang, maka Salman pun mula bagi nasihat kepada saudaranya, kuliah subuh lah. Bila dah habis semayang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Salman beralih menghadap dekat Abu Darda, tuan rumah ni, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, kuliah subuh. Satu kuliah subuh dia sudah bagi dekat Abu Darda ni tadi. Faqala inna li nafsika alayka haqqa. Maka kata Salman, wahai Abu Darda, bahawasanya bagi diri kamu itu ada perkara yang wajib ke atas kamu. Setengah daripadanya ialah wajib atas kamu memeliharanya daripada sesuatu yang boleh membinasakan dia. Diri kita ni, dia ada hak yang mesti kita penuhi. Di antara hak badan ialah rehat. Kita kena bagi hak rehat untuk badan kita. Dia kata macam tu. Dan jangan berlapak kamu sampai membawa kepada membinasakan diri. Jangan sampai tak mau makan. Pasal apa? Pasal Nabi kata, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna fala nashba'. Nabi kata, kami ni orang Islam ni adalah satu kaum yang kami tak akan makan melainkan setelah kami lapang. Dan kalau kami makan, fala nashma, kami tak makan sampai kenyang, tak boleh nak bergerak. Nabi kata begitu. Ada orang bila dengar hadis ni sampai tak mau makan langsung.
Jangan sampai macam tu. Kamu duk tahap diri tak mau makan, kamu membinasakan diri kamu dan kesihatan kamu sendiri. Itu salah dari segi agama. Salman kata macam tu. Maka jangan berjaga dan tidak mau tidur sampai membawa kepada tidak mensehatkan dan tidak menyakitkan badan. Dia kata, hang aku nak pesan satu. Malam masa tidur, masa kena rehat. Hang jangan sampai tak mau rehat. Dia kata, pasal apa? Kalau hang sampai tak mau rehat, rosak badan hang. Dia kata, kesihatan hang rosak. Jangan makan minum sampai membawa kepada membinasakan. Lapang pun jangan, makan sampai nak merosakkan diri pun jangan. Dia kata. Dia bagi nasihat, ni kuliah subuh dia. Jangan tidur sampai boleh membinasakan diri dan sebagainya. Dan jangan sampai tidur ni sampai jahanam diri. Sampai tak tidur pun tak boleh. Sampai tidur sampai tak mau bangkit pun tak boleh. Ada orang tuan-tuan, dia kira dia raja tidur. Sampai tak tahu pukul berapa, sampai tak tahu bila, sampai tak tahu duduk tang mana, yang dia tahu tidur. Macam ni punya pun duk ada. Raja tidur. Malam kita masa tidur tu memang dia tidur. Memang dia tak bagi cahaya tu, memang dia tidur. Lepas sembahyang subuh tidur lagi. Lepas sembahyang subuh cari bantai ruk satu orang lagi. Boh sampai pukul 9 pula. Bangkit pukul 9, pergi makan apa kacapati, tosai apa lebih kurang sikit, kena lebih kurang kenyang, pegang Sarawak, tidur dengan Sarawak pula lah. Yang ni raja tidur. Terlampau punya duk tidur pun dia jadi kemasai juga. Dia membinasakan badan dia juga. Tak mau juga. Sampai tak mau tidur punya nak semayang pun tak mau juga. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengahan. Waktu tidur, tidur. Waktu mengaji lah. Waktu mengaji pun duk pejam juga, tak cong. Kan? Waktu mengaji. Waktu tidur. Kita mau bagi adil macam tu. Dia kata. Baik. Buatlah semua tu menurut sebagaimana aturan syarak. Ikut lagu agama punya suruh. Agama suruh semayang, time bila, time tu kita semayang. Agama suruh makan, time bila, time tu kita makan. Macam mana agama atur, macam tu kita ikut. Salman kata dekat Abu Darda macam tu. Dan sebaik-baik pekerjaan itu ialah pertengahan jua. Ini hadis yang kita baca, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ni biar moderate. Kita ni moderate. Tak keterlaluan ke sini, tak keterlaluan ke sini. Kita moderate. Kita bercakap berdasarkan ilmu. Begitu dia kata. Kata Salman lagi, wali rabbika alaika haqqah. Dan bagi Tuhanmu ada beberapa banyak perkara yang wajib ke atasmu. Kita sebagai hamba Allah, kita ada tanggungjawab dengan Allah. Dia kata, iaitu menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegah Allah. Hak Tuhan suruh buat, kita buat. Tuhan suruh semayang fardu 5 waktu sehari semalam, kita semayang. Tuhan suruh puasa bulan Ramadan, kita puasa. Tuhan suruh apa dalam Quran, kita buat. Kita beribadah kepada Allah. Percaya dan yakin dan i'tiqadkan semacam yang dikehendaki oleh Allah. Ikut macam mana Tuhan punya mahu. Dia kata, walidhaifika alaika haqqa. Dan bagi tetamu kamu ada perkara yang wajib atasmu. Dengan tetamu pun kita ada hak. Dia kata. Maka apabila datang orang ziarah dan singgah ke rumah kamu, wajib kamu ra'i dan kamu bermesra-mesra dengan dia. Kita tunjuk, kita welcome dia. Angkatkan makanan apa yang ada padamu. Ajak dia makan sama-sama. Bagi tempat tidur atas kadar upaya kamu. Perbuatlah atas tetamu kamu itu sebagai yang disuruh Allah. Kalau dia kata dia nak tidur, apa? Okey, tak apa. Siap tempat tidur lebih kurang bagi dia tidur. Maka semuanya tersebut dia adalah hadis yang disyarahkan oleh ulama. Dan Nabi kata, wa inna li ahlika alaika haqqah. Dan bahawasanya bagi isterimu ada beberapa perkara yang wajib ke atasmu. Ni. Salman kata dekat Abu Darda. Dia kata, Abu Darda, jaga baik-baik. Hang ada isteri. Hang perlu jaga keperluan isteri hang. Yang ni aku nak beritahu, dia kata. Aku mai tadi tengok bini hang ni, Allahu Akbar. Dia kata, awaklah sampai macam tu. Hang buat apa kat dia? Dia nak marah. Dia nak marah. Hang buat apa kat dia? Hang kawan aku. Hang jangan duk buat lagu ni. Aku tengok bini hang tak macam bini orang lain. Dia macam kecewa dengan hidup ni. Apa hang buat kat dia? Dia kata, dan isteri kamu ada beberapa perkara yang wajib ke atas kamu atas dia. Setengah daripadanya wajib nafkah dengan kadar yang wajib. Dan wajib pakaiannya. Kita kena jaga makan minum, pakaian isteri kena jaga. Wajib ambil hati dia dan memelihara kemaslahatan dia. Wajib kena jaga isteri ni, hati dia kita kena jaga. Hati meris hati. Yang ni kena jaga.
Hati orang perempuan tuan-tuan, dia fragile. Terlepas sikit pecah. Pegang kasang sikit patah. Fragile. Kena jaga hati dia. Kena jaga hati dia. Satu orang main cerita kat saya, menangis. Dia ni poligami lah. Menikah lebih daripada seorang. Dah ada 2, pasang lagi 1 lagi, baru 2 nak start, dia kata. Dah ada 2, lagu nak masuk seorang lagi, dia kata. Macam manakah tu jadi clash dengan hak nak jadi nombor 3 ni, jadi clash. Kawan ni sudah main rumah hak nombor 1 punya, sudah cerita dekat hak nombor 1. Kuna abang kan laki hang ni macam ni, dia duduk ni dengan aku, dia apa dengan aku semua. Dia balik masa tu, kebetulan dia balik rumah, balik terkejut tengok Allah, dia ni main di rumah pasal apa pula. Tuan-tuan boleh bayang cerita dia macam mana nak jadi. Dia kata, ustaz, saya betul-betul, dia kata, saya respect isteri saya hak nombor 1 ni. Sungguh saya dah ada 2 isteri. Dia kata ni dekat-dekat nak jadi 3. Dia kata tapi hak nombor 1 ni ustaz, dia kata saya, orang hak nombor 3 ni hak tak jadi lagi. Nombor 3 ni duk nampak macam nak jadi ni, damai cerita dekat dia macam-macam pasal saya. Dia kata saya balik rumah kerja penat-penat sampai di rumah, dia tak cakap kat saya benda-benda ni semua. Kot kata dia nak buat kerabu perut ke apa ke, dia nak rampai dengan togel dengan kerisik ke apa, dia nak buat apa ke, saya tak. Elok aja. Saya duk tunggu aja tomahawk nak tembak main. Duk tunggu tak main ustaz. Dia kata dia steady aja. Dia layan macam biasa, macam tak ada apa-apa jadi, macam dia tak dengar cerita apa. Oh, dia kata yang ni saya betul-betul salute dekat dia kata. Sehari, 2 hari, 3 hari dia tak sebut benda ni. Satu hari tu dia kata saya balik malam, saya sakit kepala, saya tidur, saya duk pegang kepala, dia terus pergi ambil minyak angin, dia sapu, dia duk picit kepala saya. Tak tanya apa, kau nak marah kita kan, nak picit bagi sakit ke apa, tak ada. Allahu Akbar. Dia kata saya ustaz, bila dia main duk picit ni, dada ni duk. Orang bersalah tuan-tuan. Orang bersalah. Kita bila dia cerita, kita tahu dah, ini nak kaya bila kaki. Orang bersalah ni dia duk. Dia kata habislah, dia kata. Rasa bersalah dalam hati pun ada. Aku pergi buat macam ni, bini punya baik lagu ni. Ini dia psikologi tinggi. Habis barulah isteri dia cakap ke dia malam tu. Dia kata, abang ada masalah ke? Dia tanya pula, dia kata kat saya, dia kata ni, abang ada masalah ke? Dia kata tak ada apa. Tak ada apa. Yang mai tadi punya cerita A sampai Z, tak ada apa. Bini dia kata tak apa. Abang, dia kata, abang kalau ada masalah, abang jangan simpan. Dia kata, abang simpan, abang sakit. Dia kata, ada masalah, kalau abang rasa saya boleh tolong, abang cerita. Dia kata. Dia kata, ustaz, saya malu nak abang kau ustaz. Saya teriak macam budak-budak. Dia kata. Saya teriak macam budak-budak. Dia kata berasa bersalah, berasa saya ni manusia paling jahat dalam dunia. Dia kata berasa macam saya teriak macam budak-budak. Baru saya kata dia, apa ni 2-3 hari lepas ni dia ni mai cerita apa ke hang? Dia kata tak ada apa, dia cerita biasalah, dia cerita A sampai Z. A sampai Z mana ada lepas Z lah. Habis cerita. Dia cerita A sampai Z, dia kata. Habis dia ni kata, habis ustaz. Saya nak kata apa? Saya cuma kata kat dia minta maaf lah. Dia kata tak ada. Abang dia kata mana ada manusia atas muka bumi ni tak buat silap. Alamak, psikologi universiti mana dia mengaji kita tak tahu. Dia kata mana ada manusia dalam dunia ni tak buat silap abang. Mana ada bumi yang hujan tak timpah. Padang pasir pun ada hujan juga. Dia kata biasalah abang benda ni. Cuma abang dia kata benda-benda tak elok ni tak saya buat lah. Macam tu dia cakap. Dia ni main jumpa saya, dia abang ustaz. Dia kata saya nak abang kau ustaz satu lah. Tak boleh lawan ustaz, dia kata ni. Tak boleh lawan lah. Saya betul-betul rasa bersalah, saya menangis. Dia kata ustaz tak pernah-pernah saya bangkit semayang. Malam-malam tu saya bangkit semayang teriak ustaz. Dia kata saya taubat, saya tak mau buat dah benda-benda tak elok ni. Dia kata tonton tengok macam mana. Saya bila dia cerita ni teringat Khadijah isteri Nabi ni cerita. Bila Nabi balik daripada Gua Hira, lepas jumpa Jibril kali pertama,
Sampai-sampai di rumah, keadaan Nabi nampak nervous, nampak gugup, nampak takut, nampak terkejut, nampak pucat. Nabi kata, Zammiluni, selimut aku. Khadijah tak ada banyak cerita. Suruh tidur, ambil kain selimut, duduk sebelah Nabi, tunggu sampai Nabi tenang. Dengar Nabi nak cerita apa kat dia. Kita tuan-tuan, kalau ada isteri macam ni di rumah, jaga baik-baik. Kalau macam ni punya isteri tu ada di rumah, jaga baik-baik. Jangan bagi sakit hati dia. Ini agama kata ni, orang perempuan ni dia kata wajib mengambil hati dan pelihara kemaslahatan dia. Jaga dia. Macam ni punya baik, kita nak buat tak elok, kita berdosa ni tak tahu nak abang macam mana kita punya dosa dengan Tuhan. Dia kata dan bermain-main, bergurau-gurau, bercumbu, bermesra dengan dia dan jimat akan dia. Isteri ni tempat kita nak redakan tension kita. Apa yang boleh cerita kat dia cerita, apa yang dia boleh bantu kita dia bantu kita, kita tunjuk kita apa pun tak ada rahsia dengan dia, dia tunjuk dia sincere dengan kita. Ini agama suruh. Dan tidaklah disuruh syarak akan dia itu engkau perbuat seperti khadam. Dia kata bini bukan khadam yang boleh kita jangkah suruh buat yang tu yang ni, silap sikit tendang bangku meja, mengamuk yang bukan, itu bukan bini. Itu khadam. Kalau ada di rumah kita tu isteri, buat dia macam isteri. Dia kata kerana isteri adalah perhiasan kamu. Dia kata isteri kita ialah perhiasan kita. Kalau dia baik, kita ceria, tuan-tuan. Kalau dia tak baik, muka kita ni macam asam kelubi ke macam apa ke. Kalau isteri di rumah tak bagus, kita duk serabut dengan dia. Bolehkah kita nak pergi kerja? Bolehkah kita nak pergi bercakap ke orang? Kita nak bercakap tentang rumah tangga bahagia dengan orang, di rumah kita duk tunggu nak buat kabur. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Isteri perhiasan kita. Kalau dia bagus, kita jadi bagus. Dia perhiasan kita. Begitu. Dan kamu adalah perhiasan dia. Macam tu juga kita. Kalau kita bagus isteri, kita manusia paling bahagia atas dunia. Begitu. Maka hendaklah sukakan akan hati dia. Dan ajak sama beribadah kepada Allah. Macam Nabi. Nabi nak bakit semayang sunat, Nabi gerak isteri dia. Kita dah baca dah hadis ni. Nabi nak bakit semayang sunat, dia percik ayak di muka isteri dia. Ajak sekali. Jom kita bangkit tahajud 2 rakaat. Allahu Akbar, semayang 2 laki bini. Tuan-tuan boleh nampak betapa bahagia rumah tangga macam ni? Begitu. Dan berkasih sayang dengan dia. Bagi merdeka menurut seperti yang disuruh oleh syarak. Bagi kat dia kebebasan pada sempadan yang dibenarkan oleh syarak. Sampai kongkong, sampai kontrol, sampai apa pun tak boleh, tak mau. Bagi dekat dia keselesaan. Dia ada freedom. Tetapi freedom yang ada sempadan. Bagi dekat dia. Dia tahu apa dia boleh buat, dia tahu apa yang dia tak boleh buat. Kita bagi dekat dia benda ni. Dan cukupkan apa kewajipan yang wajib ke atas ni. Bagi cukup semua. Sambung hadis tu dia kata, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Maka hendaklah bagi tiap-tiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Maka banyak orang yang mempunyai hak atas kamu. Dan banyak orang mempunyai hak ke atas kamu seperti anak dan ibu bapa. Ini semua ada. Kita kena penuhi tanggungjawab kita. Kita sebagai ibu bapa, kita ada tanggungjawab terhadap anak. Kita sebagai anak, kita ada tanggungjawab dekat ibu bapa. Kita tak boleh lari. Dan sanak saudara, kaum keluarga, taulan, kawan-kawan dan kaum muslimin dan anak Adam, semuanya ada hak atas kamu. Kita dengan semua orang, kita ada hak. Kita ada tanggungjawab. Kita jumpa orang, kita kena tunjuk muka manis. Assalamualaikum. Kita alih jumpa orang buat muka tu, kita menyusahkan hati dia. Dia susah hati. Kita jumpa dia, kita buat muka, dia jadi susah hati. Dia marah kat aku, aku buat apa kat dia, pasal apa? Kita punya pasal, satu orang sudah jadi susah. Tak mau macam ni. Dia kata, maka berilah semuanya akan hak pada masanya. Dan sempurnakanlah sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Begitulah juga hidup-hidupan kamu dan sekalian harta kamu. Semuanya ada hak ke atas kamu. Semua hidup-hidupan kita ada belah lembu, kambing, kebau ke apa ke. Semua tu kita ada tanggungjawab dekat dia. Makan minum dia apa semua, kena hujan panas, semua kita kena jaga. Kalau tidak, jangan komit dengan banyak benda. Kalau tidak, jangan komit dengan banyak benda. Kalau tak mampu nak menunaikan hak lembu yang kita jaga, jangan belah lembu. Kalau tak mampu nak sarah anak ramai-ramai, jangan tidur menikah tu cari pasal anak ramai-ramai ni, tak mah. Kalau kita sanggup nak buat benda tu, kita kena sanggup menerima akibat daripada benda yang kita buat. Macam tu. Panjang kenyataan, tidak tertulis di sini. Dia kata kalau nak tulis, taklah nak tulis. Tanggungjawab kita punya berapa punya banyak tu ada. Maka berilah semua yang berhak itu akan haknya.
Apakala sudah Salman memberi nasihat kepada saudaranya, dia kata kuliah subuh dia pun panjang. Setelah dia bagi nasihat kepada Abu Darda, maka bangunlah keduanya pi kepada Nabi SAW. Dah habis dah mereka bercakap dua, mereka pi jumpa Nabi. Sebagai kata Abu Juhaifah, fa'ataya an-Nabi SAW fazakara zalika lahu faqala sadaqa Salman. Maka datang Salman Al-Farisi dan Abu Darda kepada Nabi SAW. Apakala sampai keduanya ke hadapan Nabi, lalu menyebut keduanya akan hal Salman bermalam di rumah saudaranya Abu Darda. Dan diceritakannya hal dari awal sampai akhirnya kepada Nabi SAW. Salman dengan Abu Darda pergi jumpa Nabi, pergi cerita balik daripada awal. Kemarin saya main rumah dia, masa saya sampai dia tak ada di rumah. Saya jumpa isteri dia. Salman kata, keadaan isteri Abu Darda ni betul-betul saya kesian bila tengok. Pasal apa? Pasal dia jadi macam tu kerana Abu Darda tak peduli kat dia. Dia cerita semua. Duk saat Abu Darda balik makan, dia suruh saya makan, dia habaq dia puasa. Saya paksa dia suruh dia makan sama dengan saya, dia buka puasa. Saya tidur di rumah dia, saat tidur dia bangkit nak semayang, saya suruh dia tidur balik. Saat dia bangkit nak semayang, saya suruh dia tidur balik. Saat dia tak bangkit, saya bangkit, saya gerak dia ajak semayang. Dia kata, lepas semayang semua, satu kuliah subuh saya bagi kat dia, saya cakap macam ni dalam kuliah subuh saya. Dia terang dekat Nabi. Salman terang dekat Nabi SAW dari awal sampai akhir. Apakala sudah didengar oleh Nabi akan barang yang berlaku antara keduanya dari awal sampai akhir. Nabi dengar full cerita tu awal sampai habis. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata sadaqa Salman, benar Salman pada barang yang dikatanya dan barang yang diperbuatnya. Nabi kata lagu Salman buat tu betul. Nabi kata Salman buat tadi betul. Bila Abu Darda bangkit, dia kata tidur. Kawan ni bangkit nak semayang, yang dia larang suruh tidur tu. Sekali kita dengar kata apalah orang nak buat ibadat tidur halang, berdosa masuk neraka. Dah. Nabi kata Salman larang Abu Darda bangkit tu, bangkit nak semayang sunat tu, dia larang tu betul. Tindakan Salman melarang tu betul. Pasal apa? Pasal Salman mempunyai alasan yang kuat. Dan dia bukan larang kau untuk semayang sunat. Cuma dia larang kau untuk kerana masa tak sesuai. Dia pun nak bangkit semayang sunat. Tapi bukan awal-awal pukul 1, pukul 2 pagi. Saat lagi. Dekat nak subuh, saat lagi kita bangkit. Sebelum subuh masih ada masa untuk semayang sunat. Kita semayang sama-sama saat lagi. Kita semayang sunat qabliyah subuh. Kita semayang subuh. Apa yang Salman buat tu, Nabi kata sadaqa Salman. Betul apa yang Salman buat. Nabi kata macam tu. Maka benarlah Salman pada barang yang dikatanya dan barang yang diperbuatnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung satu lagi hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim yang juga nak cerita tentang adanya sahabat yang dia nak melampau di dalam melakukan ibadah dan bagaimana Nabi SAW membetulkan keadaan-keadaan itu. Wallahu a'lam.